Ini merupakan bahagian kedua bagi topik Financing Your Business Startup. Sebelum ini kita telah dengar tentang kebaikan dan kelebihan pembiayaan secara equity. Sekarang kita lihat juga kelebihan dan kekurangan bagi pembiayaan secara hutang. So, yang pertama, kelebihan pembiayaan secara hutang adalah businessman ataupun entrepreneur tidak kehilangan kawalan ataupun business control. Sebab apa? Peminjam atau seperti bank ataupun agensi pinjaman yang lain tidak ada rights ataupun tidak ada kuasa untuk campur tangan dalam operasi perniagaan. Mereka hanya memberi modal tapi tidak campur urusan operasi harian perniagaan. So itu kebaikan dia. Yang kedua, pembiayaan secara hutang ini adalah kita ketahui dia punya monthly repayment ataupun pembayaran setiap bulan. So kita boleh set aside dah. Kalau sebulan kita bayar RM1,000, so kita awal-awal tahu kita kena cari RM1,000 untuk membiayai pinjaman ini setiap bulan. So mudahlah untuk kita merancang kewangan kita atau kewangan syarikat. Itu yang kedua. Manakala yang ketiga adalah keuntungan syarikat kita tidak perlu dikongsi dengan creditors atau peminjam tadi. Berbanding dengan pembiayaan secara equity tadi, kita perlu berkongsi keuntungan dalam bentuk pembayaran dividen. So dividen tadi kita kena kongsi dengan rakan-rakan pelabur kita yang lain. Tetapi untuk pinjaman tak ada ya. Kalau kita untung banyak, semua dapatkan kita. Tak perlu kita kongsi dengan bank ataupun agensi pinjamannya. Berikut pula adalah kekurangan ataupun kelemahan bagi pembiayaan secara hutang. Yang pertama adalah bankruptcy, di mana kalau kita gagal untuk membayar semula pinjaman yang ditetapkan, peminjam boleh ambil tindakan mahkamah dan juga boleh isytiharkan kita bankrupt kalau kita masih tidak mampu untuk menjelaskan pinjaman tersebut. Okay. Yang keduanya, peminjam boleh mencairkan ataupun melelong aset-aset peribadi kita. Ini bagi kes sole proprietor dan juga partnership, di mana pemilik perniagaan juga adalah sama dengan entiti perniagaan. So kalau perniagaan itu bermasalah, harta peribadi pemilik perniagaan dan juga rakan kongsi tadi boleh dilelong atau dijual. So ini agak bahaya juga bagi peniaga-peniaga. Manakala berkait dengan keuntungan, pinjaman perniagaan biasanya akan mengurangkan keuntungan syarikat. Kenapa mengurangkan keuntungan syarikat? Sebab kita kena bayar kadar faedah. Bila kita buat pinjaman, yang dibayar kepada bank adalah bayaran pokok dan juga ditambah dengan kadar faedah. Kadar faedah ni kadang-kadang dikenakan 7 atau 8%, ada setengah tu sampai 10%. So ini akan mengurangkan margin keuntungan kita. Dan akhir sekali, pembiayaan secara hutang ini juga akan turut mengganggu cash flow kita ataupun aliran tunai kita, di mana kita punya tunai sebahagiannya perlu kita set aside ataupun letak sebahagiannya untuk bayar monthly installment. Berikut merupakan jenis-jenis pinjaman bank yang diberikan kepada SME, Small and Medium Enterprises. Yang pertamanya adalah seperti overdraft. Overdraft ni adalah pinjaman yang diberikan melalui akaun semasa ataupun buku cek, di mana kalau dalam akaun semasa kita ada RM5,000, tetapi kita keluarkan RM10,000 daripada akaun tersebut. Boleh So RM5,000 adalah duit kita, manakala tambahan lagi RM5,000 itu adalah dalam bentuk overdraft. So bank akan charge lah RM5,000 ekstra yang kita keluarkan daripada akaun kita itu tadi. Okay, selama mana kita gunakan RM5,000 dan tidak bayar kepada bank, dia akan kenakan kadar faedah. Manakala untuk kredit kad, saya rasa semua faham untuk kredit kad ni kita beli dahulu dan bayar kemudian lah. Katakan pada 5 hari bulan Disember kita beli pembiayaan melalui kredit kad, hujung bulan kita kena bayar balik lah amount tersebut. Tapi kalau kita hanya bayar sebahagian saja, kalau kita guna kredit kad beli RM5,000 barangan tapi kita bayar hanya RM1,000, manakala RM4,000 lagi itu kita tidak bayar, bank akan charge lah RM4,000 tu berdasarkan kadar faedah yang ditetapkan.
itu adalah overdraft. Manakala untuk term loan ni biasanya dalam bentuk pembiayaan untuk beli barangan jangka pendek lah. Di mana term loan ni konsep dia lebih kurang sama dengan pinjaman peribadi. Kita pinjam sejumlah wang, ya, katakan kita pinjam RM20,000 untuk tempoh 2 tahun katakan. So setiap bulan bank akan charge lah kita bayaran semula pokok katakan RM1,500 tambah dengan kadar faedah 200. Jadi setiap bulan kena bayar RM1,700 katakan selama 2 tahun. Itu adalah term loan, ya. Manakala hire purchase biasanya untuk pembelian aset-aset tetap, ya, seperti kenderaan, okay, ataupun mungkin kita beli peralatan ataupun mesin yang besar, ya. So itu adalah hire purchase. Sebagai contoh kereta, ya, kita beli, bayar sedikit duit muka dan setiap bulan kita bayar certain amount sampailah tempoh yang dipersetujui, katakan 5 tahun. Manakala untuk leasing ataupun pajakan ni, okay, lebih merujuk kepada kita sewa peralatan ataupun machinery misalnya untuk digunakan dalam perniagaan kita. Itu adalah pajak. Okay. Akhir sekali adalah factoring. Factoring ni sebelum ni agak ataupun sekarang pun masih digunakan sebagai satu sumber bentuk pinjaman. Factoring ni biasanya kalau kita dapat tender ataupun kita dapat invoice, ya, daripada pembekal atau pembeli, ya, kita gunakan invoice ataupun dokumen ini sebagai gadaian lah, okay, untuk mendapatkan pinjaman. Sebagai contoh, katakan saya dapat kontrak untuk bekal makanan di kantin sebanyak RM5,000 sebulan katakan. So saya boleh tunjukkan invoice ni kepada bank untuk dijadikan sebagai satu gadaian untuk mendapatkan pinjamannya. Ini pula adalah antara kriteria yang biasanya perlu ada apabila kita nak membuat pinjaman, ya. Okay. Yang pertama adalah karakter, ya. Kita namakan di sini adalah 5 C's, ya. 5 C. Yang pertama C untuk karakter, di mana profil kredit kita mestilah bagus. Bank boleh lihat kita punya pembayaran kredit kad, pembayaran hutang-hutang yang sebelum ni, ya, untuk melihat kredit profil kita ni bagus tak bagus. So dia boleh semak melalui CRIS dan juga CTOS. Okay. Kalau kita ni orang kata peminjam yang baik, setiap bulan bayar dengan masa yang ditetapkan, maka kita ada good character. So mudahlah mudahlah bank untuk beri pinjaman. Kemudian keupayaan kita untuk membayar balik itu juga akan dilihat oleh pihak bank. Dilihat kita banyak tak cash. Okay. So ini merujuk kepada capacity. Kemudian kita punya capital, ya. C yang ketiga adalah capital. Capital ni dia nak lihat berapa seriusnya kita dalam perniagaan tersebut, ya. Kalau perniagaan kita semua modal dibayar secara pinjaman, so bank mungkin tidak merasa selesa lah untuk beri pinjaman kepada kita, ya. Tetapi kalau kita lihat di situ, kalau pembiayaan perniagaan kita equity 70%, so bank lebih mudah untuk beri pinjaman. Sebab apa? Kalau kita sumbang 70% daripada modal, maksudnya kita akan usaha sungguh-sungguh untuk perniagaan tersebut. Okay. Sebab apa? Kalau perniagaan bermasalah atau bankrupt, hilanglah modal sebanyak 70% tadi. So itu adalah C yang ketiga. Begitu juga C yang keempat adalah collateral ataupun kita punya apa saya nak katakan, ya, iaitu cagaran lah. Okay. Kalau kita buat pinjaman, kita ada cagaran tanah misalnya untuk backup kita punya pinjaman. So bank akan lebih mudah lah untuk memberi pinjaman. Sebab apa? Kalau kita tak mampu bayar, dia boleh gunakan tanah yang kita sandarkan tadi sebagai cagaran untuk dapatkan semula pinjaman. Okay. Dan last sekali adalah condition. C yang kelima adalah condition. Condition ni merujuk kepada tujuan pinjaman dan juga keadaan ekonomi pada masa tersebut lah. Sebagai contoh lah, kalau pinjaman tersebut untuk pembiayaan kereta misalnya, so lebih mudah lah nak diberikan. Sebab apa? Kalau ada sebarang masalah, kereta boleh ditarik balik dan bank lelong kereta tersebut dan dapat semula duit dia
Begitu juga dengan keadaan COVID ya, COVID-19 menyebabkan keadaan ekonomi yang agak teruk ya, perniagaan susah untuk mendapatkan pelanggan atau jualan. So ini mungkin mengurangkan orang kata pemberian loan lah kepada para peniaga. Jadinya persoalan yang timbul adalah adakah equity atau debt yang lebih bagus? So, secara umumnya tak adalah satu formula khas untuk menjawab soalan ini ya. Tetapi biasanya kalau perniagaan tersebut mempunyai tunai yang banyak, aset yang baik dan keupayaan untuk membayar monthly repayment tu, debt merupakan salah satu pilihan yang baik. Tetapi kalau kita punya perniagaan tidak mempunyai ciri-ciri tadi ya, cash flow, asset dan ability to repay tadi, so mungkin kita terpaksa gunakan equity financing. Okay. Dan untuk perniagaan baharu biasanya akan memilih equity financing sebab agak sukar bank untuk memberi pinjaman sebab tak ada track record lagi ya. So dia tak tahu perniagaan kita ni berdaya saing ataupun berpotensi ataupun tidak. Di sini saya juga sertakan satu dua website ataupun link bagi awak semua yang ingin mengetahui tentang sokongan yang diberikan kepada pihak SME terutamanya bagi expat pembiayaan. So kalau awak nak ingin lebih tahu tentang maklumat tersebut, boleh klik dalam slide yang diberikan. Selain dinyatakan tadi, terdapat juga beberapa jenis alternatif financing ya, ataupun pembiayaan alternatif bagi memulakan perniagaan. Yang pertamanya adalah crowdfunding ataupun pendanaan khalayak, di mana dia menggunakan kemudahan ataupun dengan advancement dalam internet, okay, di mana crowdfunding ini merujuk kepada generation of small donations from large pool of people. Sebab internet ya, satu dunia boleh akses ya. So kalau seorang boleh sumbang RM1, okay, kalau 100 orang dah dapat RM100,000 ya. So digunakan platform ini untuk mendapatkan dana. So wang ataupun dana yang diterima boleh dinyatakan atau boleh dikatakan sebagai contribution, donation ataupun investment. So ini akan menjadikan 4 jenis crowdfunding ya, iaitu donation, reward, equity and P2P. Berikut merupakan 4 jenis pendanaan khalayak tadi ya, ataupun crowdfunding, di mana yang pertama kita lihat di sini kita ada donation crowdfunding, di mana donation crowdfunding is refers to orang ramai menderma wang, okey, tanpa ada sebarang balasan. So duit tu burn lah. So dengan tujuan ikhlas sajalah. Dia sebab dia minat dengan projek kita, dia tengok projek kita ni membantu orang susah misalnya, so dia orang sanggup untuk menderma. So tak ada pulangannya di sini, iaitu for charitable causes. Manakala untuk kategori kedua adalah reward crowdfunding, di mana orang ramai yang memberi dana ataupun sumbangan tadi, okey, menjangkakan ada pulangan yang diberikan kepada mereka apabila mereka menyumbang wang kepada perniagaan kita. So mungkin mereka expect reward tu dalam bentuk hadiah, coupons ataupun diskaun. Okey, selepas kita berjaya mewujudkan perniagaan kita, so kita berikan tawaran kepada mereka yang telah menderma kepada kita. So itu adalah aspek yang ataupun kategori yang kedua. Yang ketiga adalah equity crowdfunding, di mana orang ramai yang memberi sumbangan akan mendapat sebahagian saham dalam syarikat tersebut ya. Dan akhir sekali kita ada P2P atau peer-to-peer lending, di mana konsep dia hampir sama dengan pinjaman, di mana orang ramai memberikan wang dan mereka menjangkakan pulangan dalam bentuk interest payment dan juga capital. Katakan saya menyumbang dalam perniagaan ini RM1,000. So saya expect katakan dalam 2-3 tahun saya dapat balik RM1,000 bersama dengan sedikit kadar faedah. So itu adalah 4 jenis crowdfunding ya. Manakala untuk
pembiayaan alternatif yang kedua, kita ada kategori yang dinamakan sebagai angel investors ataupun angel business angels. Angel investors ini merupakan individu yang kaya ya, ataupun yang memang mahir dalam sesuatu perniagaan. Mereka melabur di dalam syarikat-syarikat yang baru ditubuhkan, okey. Dan sebagai balasannya mereka dapat sebahagian pegangan saham dalam syarikat tersebut ya. Katakan 20% ya. Di mana mereka akan pump in money ataupun capital into this company, and in return they get some stakes in the company. Okey. Seperti saya katakan tadi, mereka ni adalah individu-individu yang kaya lah. Okey. Dan kebiasaannya mereka melabur di dalam perniagaan yang mereka memang mahir ataupun memang mereka ada banyak pengetahuan. So ini adalah alternative financing number 2. Dan terakhir sekali, alternative financing di sini adalah kita namakan sebagai venture capital. Venture capital, kalau business angels adalah individu, tapi venture capital ni merupakan syarikat lah, sebuah syarikat yang ditubuhkan melalui dana yang diperolehi daripada para pelabur untuk membeli syarikat-syarikat yang berdaya saing ataupun mempunyai potensi yang baik untuk berkembang. Apabila mereka melabur dalam syarikat ini, mereka akan ada sedikit pegangan lah. Macam tadi ya, macam business angel, mereka ada pegangan saham dalam syarikat tersebut. Okay. Kebaikan venture capital ni, mereka bukan sahaja memberi modal, tapi mereka juga boleh berkongsi dia punya networking ataupun marketing dia punya, ataupun rangkaian mereka ya. So mereka ni besar ya. So ini akan memudahkan capaian ataupun orang kata market reach untuk produk kita. Mereka boleh beri technical expertise, consultation and so on ya. So di Malaysia ada lebih kurang hampir 100 buah syarikat yang terlibat sebagai venture capitalist. Dan antara contoh yang ada adalah Cradle Fund, Mavcap, TH Capital and OSK Ventures. Itu saja kuliah untuk hari ini. Sekian, terima kasih.